Babi, isu lain boleh sikit? Boleh. Hari ni Babi ada tengok tak kenyataan Datuk Amiga mengatakan bahawa kerajaan Madani ni so far hanya fokus kepada rasuah saja, nak batas rasuah, but everything else belum lagi nampak keberkesanan ni. Ya, saya tidak setuju dengan pandangan beliau kerana pada tahun lalu walaupun berlaku pelbagai usaha dan ikhtiar untuk menumbangkan kerajaan, namun dengan kestabilan yang ada dengan lebih 2/3 sokongan ahli parlimen terhadap Perdana Menteri membuahkan hasil 5 dasar utama yang telah diumum. Pertama, ekonomi madani. Kedua, New Industrial Master Plan NIMP 2030. Ketiga, NETR, peralihan tenaga. Keempat, dasar untuk mengkaji semula gaji dan saraan bagi penjawat awam. Dan kelima, dasar gaji progresif. Bagi saya, mungkin beliau terlepas pandang 5 dasar yang cukup besar dan game changer. Saya sarankan beliau untuk meneliti semula kelima-lima dasar ini kerana ia menunjukkan dan membuktikan bahawa kerajaan ini mempunyai satu pandangan yang cukup jauh dan satu usaha reformasi yang besar-besaran, bukan hanya dalam isu membanteras rasuah tapi juga ikhtiar kerajaan untuk sebagai contoh 2 Januari yang lalu kita telah lancarkan sistem padu yang sebelum ini merupakan satu kekangan untuk kita mengatur dasar berasaskan data dan juga bukti, data driven and evidence based policy making. Jadi kalau tokoh seperti Datuk Amiga tidak melihat perubahan-perubahan ini, saya bersedia untuk bertemu dengan beliau untuk bagi penjelasan. Mungkin beliau sedikit culas ya dalam penelitian, tapi terbukti 5 dasar utama dan kita insya-Allah bermula tahun ini akan memberi fokus kepada ekonomi. Ini menjadi keutamaan. Baik. Wabi, dalam ucapan dalam statement Amiga juga menyatakan yang hak kebebasan bersuara perlu jadi tumpuan juga, dengan Akta Hasutan juga masih wujud. Dia nak benda tu turut menjadi tumpuan kerajaan ketika ini. So macam mana Wabi? Ya, memang Perdana Menteri sendiri telah menyatakan beberapa kali beliau sangat reluctant ya untuk menggunakan Akta Hasutan kecuali dalam perkara-perkara yang benar-benar menjejas ataupun mendatangkan kesan kepada institusi diraja ataupun mengganggu gugat demokrasi. Jadi dia sangat terpencil keadaannya dan hanya kalau kita lihat sekarang berlaku dakwaan dalam beberapa kes yang tertentu sahaja. Kebebasan suara tetap diutamakan dan tapi ia tidak bermakna ada kebebasan untuk memfitnah, mengeluarkan tomahan yang tidak berasas dan cuba mengganggu gugat perjalanan demokrasi dalam negara kita. Jadi saya perlu tegaskan bahawa kebebasan suara sihat dalam negara kita terbukti dengan ada pelbagai konten yang dihasilkan dalam pelbagai akaun TikTok ya sebagai contoh, dan pihak pembangkang bebas untuk bersuara, tidak menjadi masalah, dan individu seperti Datuk Amiga masih terus boleh bersuara, tidak ada apa-apa tindakan ya, penguasaan yang akan diambil. Jadi hak bersuara itu ada, tapi dibatasi dengan undang-undang sedia ada dan juga adat resam kita ya, budaya rakyat Malaysia.